Ini bab apakah ini bab kadar bacaan ataupun bacaan yang memadai untuk orang yang buta huruf dan orang yang tidak baik sebutan bahasa Arabnya. Tidak baik sebutan bahasa Arabnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami ketika kami sedang membaca Al-Quran. Di antara kami ada orang ulu, orang pedalaman Arab dan Ajami, orang Ajam, yakni bukan berbangsa Arab ataupun orang yang bahasa Arabnya tidak baik. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, Iqra'u, bacalah kamu. Fakullun hasan, kamu semua bagus. Nanti akan datang beberapa golongan yang memperbetulkannya seperti mana diperbetulkan batang anak panah. Mereka mahu segera, mereka tidak menangguhkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami pada suatu hari ketika kami sedang membaca. Faqala, maka baginda bersabda, Alhamdulillah, kitab Allah satu. Di antara kamu ada yang berkulit merah, ada putih, ada hitam. Bacalah Quran itu. Bacalah kamu semua Quran itu. Sebelum ia dibaca oleh beberapa kalangan yang akan memperbetulkannya seperti mana diperbetulkan anak panah. Mereka mahu segera balasannya, tidak menangguhkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, ada seorang lelaki pergi kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, sesungguhnya saya tidak mampu mengambil apa-apa daripada Al-Quran. Oleh itu ajarlah saya apa yang memadai kepada saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini untuk Allah, apa untuk saya? Nabi SAW bersabda, kamu baca Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya Allah, rahmatilah daku, berilah rezeki kepadaku, afini, sejahterakan daku, wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku atau pimpinlah daku. Bila orang itu bangkit pergi, qala hakadha, dia berbuat begini, ataupun dengan kedua belah tangan, setengahnya kata mengikut setengah riwayat, dia gitu. Terus Rasulullah SAW bersabda, adapun dia ini, sesungguhnya dia telah memenuhi tangannya dengan kebajikan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, pernah kami selalu bersembahyang sunat, tatawwu'. Kami berdoa sambil berdiri dan duduk, dan kami bertasbih dalam keadaan rukuk dan sujud. Riwayat satu lagi pun mithlahu supatu juga, tetapi di dalam riwayat ini tidak ada disebutkan tatawwu', ini sembahyang sunat itu tak ada. Qala, beliau berkata, kana Hasan membaca dalam sembahyang zuhur dan asar, sama ada sebagai imam ataupun di belakang imam,
dia membaca Fatihatul Kitab. Dia bertasbih, bertakbir dan bertahlil qadar qaf, yakni selama membaca surah Qaf dan surah Adz-Dzariyat. Bab tamamit takbir. Ini bab menyebutkan takbir, bertakbir di sepanjang sembahyang, ataupun bertakbir dengan sempurna, dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mutarrif, beliau berkata, aku dan Imran bin Husain pernah bersembahyang di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau apabila bersujud, yakni mahu bersujud, akan bertakbir. Apabila mahu rukuk, beliau bertakbir. Dan apabila bangun daripada 2 rakaat, beliau bertakbir. Falamma sarafna, bila kami selesai bersembahyang, Imran memegang tangan saya dan dia berkata, sesungguhnya dia ini tadi, ataupun dia berkata, laqad shalla bina, dia mengimami kita tadi salat Muhammad, seperti sembahyang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Hurairah, meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abdul Rahman dan Abu Salamah, bahawa Abu Hurairah selalu bertakbir dalam setiap sembahyang, sama ada sembahyang fardu dan selainnya. Beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika berdiri untuk bersembahyang, kemudian bertakbir ketika mau rukuk, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ini apabila bangun daripada rukuk. Kemudian beliau mengucapkan rabbana walakal hamd sebelum sujud. Kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar ketika turun untuk sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, yakni daripada sujud. Kemudian bertakbir ketika mahu sujud kembali. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, yakni daripada sujud yang kedua. Kemudian bertakbir ketika bangun daripada duduk pada rakaat yang kedua. Dilakukannya begitu pada setiap rakaat sehinggalah selesai sembahyang. Kemudian beliau berkata, ketika ataupun selepas selesai bersembahyang, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling serupa di antara kamu bersembahyang dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya inilah sembahyangnya sehingga baginda meninggal dunia. Sesungguhnya beginilah cara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sehingga baginda meninggal dunia. Abu Daud berkata, ucapan yang akhir ini Malik yaj'aluhu, mengaitkannya, memberikannya. Malik, Zubaidi dan selain mereka berdua memberikannya kepada Ali bin Husain, yakni meriwayatkan daripada Zuhri daripada Ali bin Husain. Sementara Abdul A'la riwayatnya daripada Ma'mar menyerupai riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah daripada Zuhri tadi yang dikemukakan dengan lengkap oleh Imam Abu Dawud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abzah bahawa beliau bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menyempurnakan takbir. Abu Dawud berkata, maknanya apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, di situ dia tidak bertakbir. Dan apabila dia mahu sujud, dia tidak bertakbir juga. Wa idza qama minas sujud, apabila bangun daripada sujud, dia tidak bertakbir juga. Babun kaifa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Ini bab bagaimana seharusnya seseorang itu meletakkan lututnya sebelum kedua tangannya.
Riwayat daripada Wa'il bin Hujr, beliau berkata, aku pernah melihat Nabi SAW apabila bersujud, apabila mahu sujud, Nabi SAW meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit, baginda mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Diriwayatkan daripada Abdul Jabbar bin Wa'il daripada ayahnya bahawa Nabi SAW lalu beliau menyebutkan hadis sembahyang tadi seterusnya. Dalam riwayat ini beliau menyebutkan apabila dia mahu bersujud, turunlah kedua lututnya ke bumi sebelum turun kedua tapak tangannya. Hammam berkata dengan sanadnya daripada Asim bin Kulayb daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, sama seperti lafaz dan makna hadis yang tersebut tadi. Di dalam hadis salah seorang daripada mereka berdua ini, dan wa akbaru ilmi, saya lebih cenderung mengatakan, ataupun sejauh pengetahuan saya, hak salah seorang ini yaitu dalam hadis Muhammad bin Juhadah. Dalam hadis salah seorang tadi, yaitu hadis Muhammad bin Juhadah, apabila dia bangkit, yakni apabila nak bangun, Nabi SAW bangkit ataupun bangun di atas dua lututnya, wa'tamada ala fakhidih, dan dia menekan ataupun pegang paha dia, sambil bangun tu dia tekan paha dia. Maknanya dia tekan untuk nak bangun. Tidak tekan atas lantai itu, tidak. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu mahu bersujud, maka janganlah dia turun ke bawah seperti mana turunnya unta. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, adakah patut, adakah elok seseorang daripada kamu di dalam sembahyangnya turun seperti mana turunnya unta? Yang ini tidak elok begitu. Babun nuhud fil fard. Fil fard, ini bab bangkit daripada daripada apa ni? Rakaat yang ganjil. Rakaat yang ganjil itu makna fard itu. Rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga, itu makna fard. Itu makna fard di sini. Witir makna rakaat yang ganjil, bukan genap. Ini bab bangkit dalam ataupun daripada rakaat yang ganjil. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Qilabah, beliau berkata, Abu Sulaiman iaitu Malik bin Al-Huwairith datang kepada kami ke masjid kami ini, dan beliau berkata, demi Allah, sesungguhnya aku mahu, benar-benar mahu bersembahyang, tetapi aku tidak hendak sembahyang ini, tetapi untuk menunjukkan kepada kamu bagaimana aku telah melihat Rasulullah SAW bersembahyang. Perawi berkata, saya pun berkata kepada Abi Qilabah, yang perawi di bawah daripada Abi Qilabah iaitu Ayyub, bagaimana dia bersembahyang? Abu Qilabah berkata, seperti sembahyang syekh kita ni. Maksud beliau Amr bin Salamah, iaitu imam bagi mereka. Dan dia menyebutkan bahawa Nabi SAW apabila mengangkat kepalanya daripada sajdah akhir, mana sujud yang kedua, sajdah akhir. Sajdah akhir, dua sujud kan, tiap-tiap rakaat tu. Sajdah yang disujud akhir, sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama. Itu yang dikatakan fard tadi. Qa'ada, beliau duduk, kemudian baru bangun. Nabi SAW duduk, lepas tu baru bangun. Diriwayatkan daripada Abu Qilabah lagi, dia kata Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith datang kepada kami ke masjid kami ini, maka beliau berkata, wallahi inni la usalli wa ma uridu salah.
aku mahu sembahyang, tetapi tidaklah aku nak sembahyang ni melainkan untuk menunjukkan kepada kamu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Perawi berkata, maka dia duduk dalam rakaat yang pertama ketika mengangkat kepalanya daripada sajdah akhir, yakni sujud yang kedua. Diriwayatkan daripada Abi Qilabah, daripada Malik bin Al-Huwairith, bahawa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berada dalam rakaat ganjil sembahyangnya, baginda tidak akan bangun selagi tidak duduk dulu dengan sempurna. Tidak duduk selagi tidak duduk dengan sempurna terlebih dahulu, lepas tu baru bangun. Itulah beberapa bab kita baca saat ni. Baiklah, tengok semula kepada mula-mula tadi. Ini kita masih lagi duduk di dalam bab sembahyang ni, dan apa yang dibacakan dalam sembahyang. Kalau orang tu buta huruf, tak pandai nak baca Quran, ajar apa payah nak masuk, ataupun dia baca tak betul, jadi ajami ni dia bukan ajam. Ajami bukan ajam. Ajam ni bukan bangsa Arab. Ajam orang yang tidak dapat menyebut bahasa Arab dengan betul, dengan fasih, walaupun dia tu Arab. Ajam juga orang panggil. Jadi bacaan dalam sembahyang dia setara mana hak memadainya untuk dia. Tak boleh nak kalau tidak baca Quran langsung kepada semua orang kau kena baca Quran ni. Lagu mana kalau orang baru masuk Islam? Misalnya itu pun termasuk sini jugalah. Kalau orang baru masuk Islam, nak belajar tu makan masa tu, lepas tu masuk dalam waktu sembahyang, lagu mana nak sembahyang? Adakah mesti kena baca Quran? Kalau dia tak boleh baca Quran, dia boleh baca gel. Itu benar. Memadai sembahyang dia. Maknanya kalau sembahyang tu lepas tu semula tak perlu qadha, tak perlu apa dah. Setara mana? Itu Imam Abu Daud buat bab yang berlainan pula, bab suku pula. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika kami duduk bagi ngaji Quran. Dia pun sukalah. Ada di antara kami Arab. Mana Arab tu mana hak bahasa Arab dia molek lah, bahasa Arab tulen Arab tu. Ajami hak ajam, hak bukan bangsa Arab. Dalam nuskha yang lain ajami, tidak semestinya bangsa bukan Arab, Arab juga, tetapi sebutannya tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, bacalah kamu. Semua molek lah kau, tak apa. Bacalah. Nanti tadi kita sudah terjemah dah. Jadi baca ni baca untuk apa? Baca untuk apa? Satu, baca ni nak ngaji Quran lah, di luar sembahyang. Takkanlah mana pakak ngaji Quran saat ni tengah sembahyang. Jadi di luar sembahyang, ketika tidak sembahyang, nak ngaji Quran ni mesti kena betul selalu kan? Tak apa, tak betul, salah pun tak apa. Yang pentingnya ngaji dulu. Ngaji tak apalah, betul lah, pakat betul lah. Itu satu. Yang keduanya, ngaji di sini, duk ngaji ni untuk nak guna dalam sembahyang ni. Nak guna dalam sembahyang. Nabi SAW menggalakkan, tak bagus, tak apa berlaku. Ngajilah. Lepas tu kalau ada tak betul sikit sebanyak pun tak apa, guna buat sembahyang. Kalau tak ada tak kena sikit sebanyak, makrak dia ke, dari segi tajwid dia tak kena sikit sebanyak, tak apa, molek belaka tu. Gunalah dalam sembahyang. Itu makna, dua makna. Hak ngaji ni memang di luar sembahyang, tak sembahyang lagi, tapi ngaji ni untuk guna dalam sembahyang. Tak lama lagi nak buat sembahyang ni. Gitu. Nabi SAW kata hak baca betul tu, molek tu, sedap tu, tidak penting sangat hak tu. Jangan duk tekan atas hak tu sangat.
Jangan berasa tak sempurna lah semayang kita ni kerana baca ayat tak betul semata-mata. Jangan tekan hati hak tu sangat. Nanti dia kata akan ada ramai kalangan ia duduk betul baca ayat. Gomo benar, cakap betul baca ayat ni. Sebagaimana diperbetulkan qidah. Batang anak panah tu sebelum bubuh bulu, sebelum bubuh bulu di ekor dia tu. Betul. Sebab kalau tak betul dia jadi melencong, jadi lari lah, tak tepat lah, kena sasaran dia. Tapi kalau betul molek, dia pergi tepat anak panah. Jadi akan ada golongan yang betul lagu tu lah gomonya. Mereka mahu segera tidak menangguhkan. Mereka tidak mahu menangguhkan. Segera tu ke dia? Segera dapat pujian, segera dapat upah, dapat bayaran, dapat gapo-gapo pujian, sanjungan. Itu dia nak. Hak segera tu nak dalam dunia ni. Mana guna Quran untuk kepentingan dunia. Akan ada hak lagu tu. Jadi dari segi bacanya molek. Sedaplah baca. Hak sini ada ketikanya hak dia tekan kepada orang yang tidak mengamalkan Quran itu. Ada ketikanya dia tekan kepada orang yang penting baca tu dari segi sebutan tu, dari segi tajwid kuat sangat ni. Jadi sehingga dia berasa kalau tak serupa dia lah baca, hak dia ngaji dia tekan atas tajwid saja. Kalau tak serupa dia tak sih lalu jadi tok imam, tawas lalu kalau orang tu jadi tok imam. Biar orang tu alim setara mana pun, dia kata baca tak apa betul, sebut ni tak apa betul, sebut ni tak apa betul. Jadi penting sangat waktu tu. Tak leh lagu tu. Tak leh. Nabi SAW larang, janganlah. Jangan pilih untuk jadi tok imam tu semata-mata orang yang pandai ngaji Quran saja, sedap baca dia saja. Jangan. Segala-gala nilainya bukan duduk di situ, banyak lagi pada perkara lain. Pada khusyuknya, pada faham, tadabbur maknanya, dan banyak lagi yang lain-lain. Pada menyempurnakan wuduknya dan lain-lain lagi. Isbaghil wuduknya dalam hadis disebutkan. Makna banyak perkara lagi hak dia jaga, bukan atas hak tu saja. Kalau hak jaga hak tu saja tak leh. Itu sekarang masalah dalam sembahyang kita tak leh utamakan hak tu. Yang kedua, ini peringatan kepada orang yang ngaji Quran. Ngaji Quran tu sedap-sedap, lagu-lagu pun tak apa. Kalau lagu tu molek tak apa, hak tu tidak dilarang. Tetapi ya ta'ajjalunahu, hak tu hak tak lehnya. Kalau mahu segera dapat apa-apa daripada Quran itu, tu tak molek. Tidak kata baca Quran ni untuk nak molek untuk akhirat kita, tidak. Tapi untuk dunia. Kena beringat lagu tu. Tak boleh juga. Gunakan Quran untuk kepentingan dunia, tak boleh. Gunakan Quran untuk kepentingan dunia ni sama ada dari segi memahami maksud dia pun elak dia. Hak tu pun tak boleh juga. Ataupun baca sedap saja menarik perhatian orang tu, maka orang pun beri bayaran yang banyak. Hak tu lah yang dipentingkan dia. Hak lain dia tak cara Quran, tak boleh lagu tu. Tapi kalau baca sedap, ngaji tajwid memang kembahlah. Ngaji tajwid, ngaji qiraat, ngaji apa tak apa hak tu. Tetapi jangan gini, jangan ada hak tadi. Kalau ngaji tu molek tak apa. Molek bang, kau molek. Jangan penting kau tu. Jangan utamakan kau tu. Gitu. Termasuklah juga pada pandangan anaknya, ramai orang-orang Islam sekarang ni dia terlalu mementingkan dari segi hak sahih tu bacaan. Kalau hatang ngaji pun utama hak tu. Dari segi nak memahami makna dia tu tak ada sebelah mana. Dari segi nak menghidupkan makna dia tu, menghayati makna dia tu, melaksanakan tuntutan dia tu dalam kehidupan tak ada sebelah mana. Tu tak boleh. Mungkin termasuk juga dalam hal ni. Mungkin termasuk juga. Jangan gitu. Jangan gitu. Dari segi bukan makna Nabi SAW sini nak ayatnya baca ikut dan tidak gitu. Baca tu kena molek, warattilil Quran tartila. Tu ada dah tu. Baca tu kena molek, tapi jangan duduk depan tu ni. Ni Hasan ni. Jangan duduk depan tu. Dan tidak salah molek, mana kalau kita kemah belakang lah, jangan tidak seimbang. Macam sekarang ni kita tengok kadang-kadang
Dia lebih halal waktu saja. Lebih halal kau bacaan. Tidak dari segi ni. Waktu dari segi tak kenanya. Bukan makna tak boleh nak tekan waktu tu. Boleh. Tapi jangan sampai tertinggal yang lain. Bahkan hak lain tu sebenarnya lebih penting lagi daripada waktu. Jangan kita anggap waktu paling penting sekali. Kita anggap begitu. Anda duduk takut kadang-kadang kalau kita duduk mementingkan atas ngaji kiraat saja, lama-lama ngerti kiraat saja. Dari segi nak guna Quran itu tak erti. Bahaya juga lagu tu. Lama-lama orang kata orang ngaji agama ni hanya erti ngaji belagu. Nak buat gapo tak erti. Nak buat tubik sistem ekonomi ke, sistem gapo-gapo daripada Quran tak erti. Itu bimbang. Itu bimbang. Kalaulah ada pula maksud tu memang tak sebui tidak menggalakkan ngaji kot lain ni. Kalau mengaji kot lain banyak mencabar. Kadang-kadang mencabar hak atas tu sendiri. Maka tidak ditekankan kot. Itu bahaya tu. Bahaya. Dan sepatutnya hak mengaji hak ni kalau orang mengaji sampai ke peringkat tinggi lah, dia pada belah-belah lah, pada anak lah, pada belah-belah ni mengaji tajwid ke, mengaji qiraat ke, tidak padan kita kata nak mengaji hak tu sepanjang hayat. Pasalnya tidak sepayah mana hak tu. Tidak sepayah mana. Hak lain, hak payah, hak kena mikir. Hak kena mikir, benda tak ada lagi nak buat lagu mana. Tapi tak lari daripada landasan, daripada Quran hadis. Hak tu hak payah. Di sini ada ni pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada orang yang penting sangat baca tu. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad lagi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dalam keadaan kami duduk naqtari. Tadi naqra ni naqtari. Naqtari ni maknanya kalau ada lagu ni dia makna susah, baca tu dengan susah lah. Dengan payah. Dengan susah payah baca. Kami duduk baca dengan susah payah, duduk belajar. Mana adalah di antara kami tu yang payah mengajinya. Nabi SAW pun kata alhamdulillah, suka dia sebab sahabat-sahabat ni duduk mengaji. Kitab Allah ni satu. Lepas tu di kalangan manusia ni hak ditujukan kitab ini ada hak berwarna merah kulitnya, ada hak putih, ada hak hitam, macam-macam lah. Berwarna merah tu Arab, putih tu orang Rum, hak hitam tu orang alik Afrika tu, dan macam-macam lagi warna. Jadi bila bangsa ni berlain-lain, maka bahasa dia tu pun lain juga. Jadi semula jadi dah dia tidak akan sebut dengan baik seperti mana Tuhan asal bahasa tu. Bacalah, Nabi SAW kata, tak apa, bahasa baca. Itu yang penting sebelum akan dibaca oleh beberapa kalangan yang akan memperbetulkannya seperti mana diperbetulkan anak panah. Dia mahu ganjarannya segera, dia tidak mahu menangguhkannya. Jadi tidak utamanya Allah Subhanahu Wa Taala tu, tidak. Tetapi yang utamanya hak ni, kena beringatlah tu, kena beringat. Ini peringatan. Misalnya jadi tu imam ke, misalnya jadi tu imam tarawih ke, yang pentingnya pitih. Jangan lagu tu. Itu maknanya mau segera dunia. Masjid ni tak sih pasal pitih sikit misalnya. Masjid ni nak pasal pitih banyak, tak boleh kau duduk depan kita. Lepas tu kita sedak suara kita tu nak suruh orang berbuk. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Kalau memang kita tidak dengan maksud tu, molek baca tak apa tu. Tu memang molek lah. Dah kita tidak tuju situ, tidak jadi matlamat. Kalau orang bagi tak apalah. Bagi tak apa. Kalau tak bagi pun tak apa. Duduk situ. Kalau tak bagi pun tak apa. Kalau bagi pun tak apa. Kalau tak bagi pun kita akan baca juga. Dan boleh pahala. Tidak boleh dalam dunia, boleh akhirat. Mana gitu. Tidak kata kalau orang tidak bui kita tak selesai. Tak ada dah lah. Kita semayang tarawih misalnya, nak habis buah Quran itu tak ada dah lah.
Jadi mai tarawih ni kalau orang suruh kita jadi tok imam, lepas tu boleh piti gini-gini. Tak, jangan. Kalau lagu tu tak salah. Kena tengoklah, tengok diri lah. Adakah kita ni sampai tak sembahyang tarawih nah? Kerana kita tidak jadi tok imam tak boleh apa-apa. Dan kalau orang panggil kita jadi tok imam, barulah kita pergi sembahyang. Adakah sampai gitu? Kalau gitu maknanya azan ni termasuk dalam azan ni, kena beringat. Kena beringat. Itu panduan. Ini semua tidak bermakna Nabi SAW melarang kita untuk betul bacaan tu. Dah, hak tu molek hak tu. Tapi betul bacaan gongo sangat hak tu kerana hak tadi. Hak tu hak tak boleh. Kerana nak menunjuk-nunjuk kau, nak menyatakan kelebihan kau, ataupun dengan sebab kita ni mahir kot tu, maka kita nak menilai orang, nak kata orang ni tak patut jadi tok imam. Sebab apa dia sebut ni huruf ni tak molek ke apa. Kita jangan gitu. Sebab apa? Sembahyang ni bukan atas sebutan tu saja. Kena ingat tu. Bukan atas sebutan tu saja. Sebutan mengaji tu saja, tidak. Bahkan Tuhan tengok banyak perkara lagi hal lain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi ataupun pergi kepada Nabi SAW. Dia berkata, saya tidak mampu mengambil daripada Al-Quran apa-apa. Ajarkanlah apa yang memadai kepada saya. Yang ni untuk buat sembahyang. Di sini muka bak sembahyang ni lagi. Muka bak sembahyang ni lagi. Jadi kira-kiranya setengah ulama tu kata dia ni bukan Arab, dia tak boleh ni nak mengaji. Tak boleh nak mengaji, tak boleh nak sebut lagu mana. Kalau nak sembahyang nak baca lagu mana? Satu lagi, tidak semesti dia ni bukan bangsa Arab. Kalau dia bukan bangsa Arab, macam mana dia boleh royak lagu ni kejap dengan Nabi SAW sendiri ni? Lepas tu tak ada pula juru terjemah ke apa, tak ada. Dia sendiri dah ni. Tetapi oleh kerana Quran itu tidak biasa dan dia payah ingat kau, misalnya dia tak boleh nak ambil, tak boleh nak hafal tu. Royak hak mudah lah. Ni muka masuk waktu dah ni, dah kata kena sembahyang lalu. Jadi kalau nak sembahyang selalu, nak ingat tu payah. Nak ingat tu payah. Nak baca hak mana? Jadi kalau tak baca Quran boleh ke tidak? Ataupun kena baca Quran juga lagu mana? Nabi SAW pun ajar dia, kamu baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Dia kata lagu tu. Baca dalam sembahyang waktu mana tak baca ayat Quran, Fatihah lagi lah. Fatihah tak baca, ayat Quran pun tak baca. Jadi bagi orang yang mengatakan tak perlu baca Fatihah, tak perlu hak kenanya baca Quran saja, itu pun kepada orang yang boleh. Kepada orang yang payah tak boleh, dia tak baca Quran pun tak apa. Hak ni kan baca ni, ikut dia boleh ke dia boleh sepatah subhanallah dia. Hak lain tak boleh. Subhanallah saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh dah. Nak ayatnya di sini sembahyang tu tak boleh diperlewatkan kerana nak betul bacaan ni makan masa benar lah. Nak betul tajwid kan. Boleh jadi seminggu tak boleh lagi, setengah-setengah orang sebulan tak betul lagi. Sebulan tak betul lagi. Jadi kalau nak turun tu tak boleh. Sembahyang ni maknanya utama. Jadi hak dalam dia tu tidak utama mana. Mengerjakan sembahyang itu yang lebih utama. Jadi hak baca tu boleh ditukar-tukar. Boleh ditukar-tukar. Tak boleh hak ni, tak boleh hak ni. Gitu. Hak paling moleknya iaitu seperti biasalah, seperti kita sudah belajar sebelum pada ni, baca Fatihah, baca surah. Itu maksud baca di sini, baca di tempat hak Fatihah dan surah tu lah. Bukan di tempat lain. Dia pun kata, wahai Rasulullah, ini untuk Allah. Mana dia faham tu? Kalau nak kata dia bukan bangsa Arab, macam mana dia faham? Dia orang Arab, tapi dia tak ada lah dia payah ingat kau gapo kau. Dia payah kepada dia. Dia kata itu untuk Allah. Jadi subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, itu semuanya pujian kepada Allah, untuk Allah. Jadi untuk saya apa dia dalam sembahyang, untuk saya. Jadi saya nak sebut, nak baca yang mana untuk saya, berkat dia tu mari ke saya. Nabi SAW berkata, kamu baca ni
Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Baca ni. Baca ni. Hak ni jelaslah kita minta dengan Tuhan beri kita. Hak tadi kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun kata hakadha biyadi, dia pun buat. Dia mana dia pegang kemah ni, pegang kemah. Ataupun dalam setengah riwayat dia sebut dia buat dua tu. Dia pegang kemah. Maknanya dia isyaratkan bahawa dia pegang kemah kat sini lah. Kat ni pegang. Nabi SAW pun kata, adapun dia ni, dia telah memenuhi tangannya dengan kebajikan. Dia buat gitu tu, maknanya dia pegang tu penuh dengan kebajikan tu. Tetapi semua ulama mengatakan ini hanya dalam keadaan darurat sahaja. Darurat tu lah ke mana? Orang baru masuk Islam saat ni. Ataupun orang tu memang dia tak boleh ngaji Quran ni, ingatan dia tak ingat langsung. Setahun tu. Tetapi kalau boleh, dia kena belajar. Mana kena belajar? Usaha, kena belajar. Kena Quran juga. Dan sebaik-baiknya Fatihah. Sebaik-baiknya Fatihah. Sebab Fatihah tu kena baca. Terutamanya kepada hak sembahyang seorang dan tu imam mesti kena baca. Hak masalah khilaf tu kita sudah bicara dulu. Hak ni untuk dalam keadaan darurat lah, kita kata dalam keadaan darurat. Satu. Yang keduanya, setengah ulama mengatakan hak ni cerita hak dulu ni, hak dulu. Adapun suruh baca Fatihah, suruh baca Quran ke apa tu hak kemudian. Ada juga yang mengatakan begitu. Dan kalau kita nak kemah sangat atas ni pun tak boleh. Sebab apa? Hadis ini dhaif. Hadis ni dhaif. Nak kata ni menunjukkan bahawa setiap orang ni kalau tak baca Fatihah pun tak apa, tak baca Quran pun tak apa pada baca ni. Mana dalilnya hadis ni? Tak boleh buat dalil. Sebab hadis ini dhaif. Tak boleh buat dalil. Paling tinggi ulama pakai hak ni untuk dalam keadaan darurat tadi. Lepas pada tu kena belajar. Quran tak boleh tinggal. Kena belajar. Apalagi kepada orang yang boleh belajar benda lain sampai setinggi-tingginya, macam mana tak boleh belajar Quran sebagai seorang Islam? Hak wajib pun, hak Fatihah pun dia tak boleh baca, macam mana? Tak patutlah. Jadi dhaif dia tu sebab apa? Sebab dua orang ada. Yang pertama Abu Khalid Ad-Dalani. Hafiz Ibn Hajar kata saduq, tapi dia ni banyak salah. Dan dia melakukan tadlis. Bila dia melakukan tadlis, ada kemungkinan putus sanad ini. Itu yang pertama. Sekadar tu boleh kira lagi. Yang kedua Ibrahim bin Abdul Rahman As-Saksaki ni. Dia ni saduq, dhaif al-hifz. Ingatan dia tidak kuat. Maka hadis ini jadi dhaif. Dhaif hadis. Hadis ni dhaif. Jadi tak boleh nak hujah lah. Nak kata nak akmah, tak payah baca Quran sampai bila pak mati pun pada baca hak ni. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Kita tak boleh tinggal hak sahih. Hak diamalkan oleh berjuta-juta orang dalam dunia ni. Daripada zaman Nabi SAW sampai kepada kita ni, tak tinggal baca Fatihah dan baca Quran itu dalam qiyam. Lepas tu riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata kami selalu dalam sembahyang sunat berdoa dalam keadaan diri dan duduk, dan bertasbih dalam keadaan rukuk dan sujud. Ni bukan nak cerita mana dalam keadaan berdiri itu baca doa saja. Mana selain daripada Fatihah dan surah baca doa. Boleh. Doa ni mana dalam sembahyang kalau nak baca? Pada ketika qiyam. Yang pada ketika duduk tahiyat tu. Ataupun antara dua sujud kan, Rabbighfirli warhamni, itu doa lah tu. Duduk. Dalam sujud tak. Sujud itu tasbih. Sujud tasbih. Subhana rabbiyal azim, itulah. Subhana rabbiyal a'la tu. Ada pun orang dulu kita duk baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dhaif tu. Tidak kuat. Hak kuatnya Subhana rabbiyal azim. Nanti kita akan jumpa dalam Abu Daud pun akan ada.
akan datang. Subhana rabbiyal a'la, hak tu hak sahihnya. Tapi kalau baca tu tak boleh ke? Boleh. Bukan siapa tak sah sembahyang. Tak. Boleh. Ada kata dhaif tadi, dhaif tu makna dia boleh kalau buat. Kalau tidak baca tu, nak doa ni. Doa ni lepas pada baca Fatihah, lepas pada baca Quran, doa. Boleh? Boleh. Ataupun di antara di celah-celah tu. Celah-celah baca ayat tu, ayat ni sebut tentang nikmat-nikmat Allah, minta doa biar Allah SWT bagi kepada kita. Sebut tentang azab Allah, minta berlindung. Boleh. Ataupun nak doa lain-lain, boleh. Tak apa. Dalam sembahyang sunat terutamanya. Dalam sembahyang fardu jangan. Terutama untuk imam. Untuk imam jangan buat tak tu kali. Tetapi kalau kita sembahyang seorang, walaupun sembahyang fardu, boleh juga nak berdoa, tak apa. Boleh nak berdoa. Tapi doa ni dalam keadaan berdiri dan duduk. Duduk tu, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat tu, boleh situ. Dan bertasbih ketika rokok dan sujud. Ini bukan bermakna baca hak ni saja. Tidak, baca dah Fatihah tu. Dan surah tu baca juga. Lepas tu riwayat asal lagi serupa dengan tadi juga, tapi dalam riwayat hak ni beza sikit daripada hak tadi sebab tidak ada sebut tatawwu', kunna nusalli, begitu saja. Kami selalu bersembahyang dengan baca doa sambil berdiri dan duduk, gitu. Tak ada kata sembahyang sunat. Artinya kalau tidak sembahyang sunat, sembahyang fardu pun boleh jugalah. Hasan membaca dalam sembahyang zuhur dan asar, baca Fatihah sama ada sebagai imam ataupun di belakang imam. Seperti kita bahas dah baru ni kan, dia benda khilaf benda ni. Ada orang baca di belakang tu imam pun, termasuklah juga Hasan di sini. Tetapi riwayat ini tidak sahih juga, sebab Hasan dia tak ada dengan Jabir, maka sanad dia putus. Bila sanad putus, maka dia jadi dhaif lah hadis itu. Tak boleh juga. Tak kemah lah kalau nak buat hujah dengan hal tu. Lepas tu kalau ia pun, dia tu siapa dia? Dia tu sahabat ke? Tidak sahabat. Tidak sahabat. Tapi ke mana-mana pun dalam riwayat ni disebutkan dia baca. Dia baca. Dan disebut di sini Jabir kata, ini tidak semestinya dia tu sendiri tu baca, tak semesti. Kalau sahabat-sahabat kata kami selalu baca, boleh jadi ada orang-orang di samping dia tu semasa dengan dia tu dia buat gitu. Dia tidak, tak mesti. Atau boleh jadi dia pun baca juga, boleh jadi dia baca juga. Maknanya boleh, bolehlah. Bolehlah. Lepas tu baca tu tasbih, takbir, tahlil, qada. Sama mana? Qada, qaf, surah qaf dan surah Zariyat. Mana kira-kiranya panjang lah. Duduk tasbih tu panjang, banyak kali lah tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ulah tu je, ulah tu. Tapi ulah banyak, panjang tu boleh. Nak dalam rokok tu lama, nak dalam sujud tu lama. Lepas tu dalam sembahyang tu berdiri tu tahlil, mana la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Tapi jangan sampai goyang pula lah, mengatik pula dah. Tak boleh lah tu. Duduk dia lah, duduk dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca gitu, tak apa. Babu tamamit takbir, yakni mengucapkan takbir dengan sempurna ataupun pada sepanjang sembahyang itu. Jadi tamamit takbir ni ada beberapa makna. Satu makna tamamit takbir ini, menyempurnakan takbir ini, yakni panjangkan, mematkan takbir itu, mematkan, memanjangkan. Misalnya kita kata nak sujud, Allahu akbar,
sampai ke bawah. Tidak kata Allahu Akbar. Pendek gitu. Tidak. Tapi sampai-sampai turun tu Allahu Akbar. Sampai-sampai bangun tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panjang gitu. Itu makna, salah satu makna menyempurnakan takbir. Satu lagi makna tamamit takbir ini, maknanya di tempat turun dan bangun itu takbir belakang. Ada juga takbir belakang. Itu makna tamamit takbir. Tidak kata sami Allahu liman hamidah, tidak. Takbir belakang. Tempat tunduk, tempat bangun tu takbir belakang. Satu lagi makna dia. Makna yang ketiganya iaitu tamamit takbir, takbir yang sempurna ataupun menyempurnakan takbir itu, iaitu seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Ni paling molek. Ni paling molek. Tempat mana dia takbir, situlah kita takbir. Tempat mana dia tidak takbir, dia kata sami Allahu liman hamidah, walaupun kita tak takbir pun sebenar dah. Sebenar lah. Tidak kata pernah takbir ni makna setiap bangun duduk tu takbir belakang, tidak. Sempurna takbir ni apabila dibuat seperti mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi ketika bangun daripada rakaat tu dia tidak takbir situ. Bila tidak takbir situ, kita tak takbir pun sebenar juga. Semaya tu tidak kata kena takbir belakang baru sempurna. Tidak, bukan lagu tu sempurna takbir ni. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW dilihat oleh Ibnu Mas'ud bertakbir fi kulli raf'in wa khafdin, pada setiap angkat kepala dan turunkan kepala, berdiri dan duduk, mana setiap tu. Maknanya semua sekali. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa takbir ni sepatutnya adilah, selain daripada hak tu, hak bangun daripada rukuk. Mana takbir belakang boleh dikatakan hak turun dan bangun akak kepala ni boleh dikatakan pada semua tempat tu takbir belakang. Kecuali pada tempat tadi, takbir belakang. Lepas tu takbir ni hak di tempat-tempat saat ni disepakatilah boleh dikatakan oleh semua ulama. Kemudiannya dari segi amalan umum orang Islamnya, iaitu pakai hak sepah kita duk buat ni lah, sepah kita duk buat ni gitu. Lepas pada tu masalah takbir ni setara mana takbir ni? Ada kata takbir ni kan banyak tempat. Memanglah ada yang sebut ni sini, ketika tunduk, ketika bangun ke apa tu. Tapi hukum dia tu hukum dia. Wajib ke? Tak sah ke sembahyang kalau tak takbir? Kalau bangun saja, duduk tunduk saja. Di situ ada khilaf. Ada khilaf. Ibnu Sayyidin Nas berkata, dia kata takbir ini hanya disyariatkan pada takbiratul ihram sahaja, mengikut sekumpulan ulama. Ini ada disebutkan daripada Umar bin Al-Khattab, Qatadah, Sa'id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz, Hasan Basri. Ibnu Al-Munzir menukilkan pendapat yang seperti ini daripada Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar. Ibnu Battal menukilkan daripada sekumpulan ulama yang lain di kalangan sahabat dan kemudian lagi. Di antara mereka ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, Ibnu Sirin. Satu golongan yang lain pula kata takbir ni tidak sunnah kecuali dalam jemaah. Dalam jemaah. Kalau ketika jemaah baru ada. Adapun kalau sembahyang seorang, tak apa tak takbir. Gitu. Tak apa tak takbir pun. Imam Ahmad kata dia kenal, dia suka kalau orang tu bertakbir, kalau walaupun sembahyang seorang, asalkan sembahyang fardu dia takbir. Adapun sembahyang sunat tak payah takbir, tak apa. Itu dia.
Lepas pada tu hak rekahnya jumhur ulama mengatakan takbir ni sunat, hak lain-lain kecuali takbiratul ihram. Hak tu tidak sunat, hak tu wajib, hak tu mestilah hak tu. Tetapi ada juga satu riwayat daripada Imam Ahmad dan ahli zahir, mereka mengatakan takbir ni wajib laku. Wajib laku berdasarkan hadis-hadis ni. Semua tempat tu wajib laku. Jadi dia khilaf lah, khilaf. Ada kata wajib, ada kata tidak. Tapi jumhur ulama mengatakan takbir-takbir yang lain itu tidak wajib. Takbiratul ihram sahaja yang wajib. Jumhur ulama kata. Lepas pada tu dia pun sebutlah semayang di belakang Sayyidina Ali. Saya, kata Mutarrif, saya dengan Imran bin Husain. Bila dia sujud, dia nak sujud dia takbir. Bila nak rokok dia takbir. Bila bangun daripada 2 rakaat dia takbir. 2 rakaat tu 2 rakaat lah. Satu lagi maknanya 2 sujud. 2 rakaat maksudnya 2 sujud. Seperti tu juga takbir juga. Apabila selesai, Imran pun pegang tangan aku. Dia kata dia ni sembahyang. Sembahyang tadi kan dia kata dia sembahyang, jadi tu iman kepada kita tu serupa dengan sembahyang Nabi SAW. Lagu itulah Nabi SAW sembahyang. Jadi dia sebut tempat-tempat tadi. Ini tidak lengkap lagi. Ketika bangun daripada rokok tak ada disebut di sini. Hanya di tempat-tempat tertentu ada sebut. Lepas tu dia mari riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia bertakbir dalam sembahyang dia, fardu ke tidak fardu ke, takbir belakang. Bila? Ketika berdiri mula-mula tu takbiratul ihram. Lepas tu dia bertakbir ketika nak rokok. Lepas tu dia ucapkan sami'allahu liman hamidah. Bila bangun daripada rokok. Ni pegangan umumnya lagu ni lah. Sebab jelas hadis ni. Lepas tu sepuluh lain-lain seperti kita terjemah tadi lah. Lepas tu dia kata aku ni adalah orang yang paling serupa di antara kamu ni, ramai-ramai ni. Tak boleh lawan aku. Paling serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Lagu ni lah sebenarnya sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, lagu ni. Jadi kalau kita mengaji hadis ni, kita tahu hak kita duduk buat ni jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat. Lagu tu sahabat-sahabat buat, berjuta manusia buat. Jelas ada dalam kitab, boleh tengok gini setiap perbuatan tu, gerak-geri kita tu. Kalau ada khilaf ada, tapi ada masing-masing ada hujah dia. Ada hujah dia. Adalah hadis tu. Tidak seperti agama lain. Usah kau nak cakap kehidupan ni, cakap ibadat tu pun tak tahu. Kalau kita tanya dia, buat gini ni ambil mana? Tak boleh raya. Tu bezanya agama Islam dengan agama lain. Padahal tu satu kelebihan dah padahal. Dan nampak dah bahawa agama-agama lain ni hanya untuk sementara waktu sahaja. Habis dah peranan dia. Dan kalau cuba ikut lagi, tak boleh lah. Kau tak cukup. Tak cukup. Hak ni hak cukup. Cukup juga hak tu pun daripada Allah SWT juga. Untuk seketika dulu. Untuk seketika dulu. Jadi tidak kau gong kata tak? Gong lah kita kata tak? Sementara ke baju dia sampai kecil mula nak pakai semacam. Memang baju dia. Tapi lah ni besar dah kan? Tak nak pakai hal tu lagi. Kalau orang cerdik boleh faham hal tu. Allah SWT beri agama. Agama tu baju pakaian gitu. Baju ni tidak sesuai untuk sama-sama. Tapi baju tu bagus sama-sama apa. Tetapi sekarang ni dah besar. Takkan nak pakai hal tu lagi. Lepas pakai hal tu pecah, cari. Tak muat dah. Ataupun kena tampung. Dia kena baju suku hak sempurna, padan dengan kita, sedang molek dengan kita lah ni. Hak sedang molek dengan kita Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak lain tu serupa gitulah. Hak mana-mana duduk tebal nak ikut juga tu lagu tu. Dia jadi serupa dengan baju sana. Nak jadi lagu mana? Macam-macam boleh jadilah. Kena tapung, kena gitu gini. Tapung tu mari mana pula? Tapung. Ataupun koyak sana, koyak sini, ubah suai sini. Sebab tak sesuai dah. Tak boleh. Kalau nak tebal juga tak boleh. Dia mesti kena ada tokok tambah.
Abu Daud kata, ni hak akhir ni, ingkat wallazi nafsi biyadihi, ataupun hak akhir tu ingkanat hadhihi la salatu. Hak ni kata-kata ni Imam Malik, Zubaidi dan lain-lain meriwayatkan daripada Zuhri daripada Ali bin Husain, tapi riwayat ini riwayat mursal. Riwayat mursal. Ali bin Husain. Ali bin Husain itu Ali Zainal Abidin lah. Ali Zainal Abidin. Lepas tu Imam Abu Daud kata Abdul A'la meriwayatkan daripada Ma'mar, serupa riwayat dia tu dengan Syu'aib bin Abi Hamzah daripada Zuhri. Kalau kita duk baca saat ni, hak panjang daripada Abi Hurairah, adalah perkataan hak akhir saat ni. Hak tu riwayat Syu'aib daripada Zuhri. Jadi Imam Abu Daud nak ceritanya Syu'aib ni ada mutabik dia. Tu ada penyokong dia. Hak riwayat hak lagu ni serupa dengan Syu'aib yang ada lagi orang lain, iaitu Abdul A'la meriwayatkan daripada Ma'mar, daripada Syu'aib bin Abi Hamzah daripada Zuhri, yang serupa dengan hak tadi Syu'aib. Artinya hak ada lafaz hak akhir ni, in kanat hadhihi la salatu hatta faraqad dunya ni, hak ni riwayat yang kuat, riwayat yang kuat. Jadi kita tak boleh kata hak riwayat Malik ke apa tu riwayat tu tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tak ada lafaz itu. Ataupun lafaz itu tu dikaitkan dengan riwayat tadi. Riwayat Zuhri, Malik bin Anas, Zubaidi dan lain yarwuna an az-Zuhri an Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib mursalan, secara mursal, min qawli Ali bin Husain. Itu sebagai kata-kata Ali bin Husain. Malik dalam Muwatta' dia daripada Ibnu Syihab an Ali bin Husain ibni Ali ibni Abi Talib annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi shalah kullama khafadha wa rafa'a falam tazal tilka salatu hatta laqiya Allah. Gitu lafaz dalam Muwatta' Imam Malik. Itu makna kata-kata Ali Husain, Ali bin Husain bin Ali. Tapi riwayat itu riwayat mursal. Tapi mursal Imam Malik ni tinggi. Mursal marasil ataupun mursalat Imam Malik ni tinggi. Dia serupa dengan riwayat orang lain hak marfu' juga. Hak kebanyakannya ulama-ulama buat kajian dah tengok, tak ada putus sanad dia tu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ataupun kita boleh cari melalui sanad yang lain sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata putus. Serupa juga balaghat Imam Malik. Balaghat Imam Malik, dia kata balaghani. Bila dia kata balaghani tu dia tak sebut sanad tu lengkap. Hak tu pun tinggi juga. Sebab Imam Malik ni dia orang tokoh kan, imam besar. Jadi dia kata lagu tu pun orang tidak pandai lekeh. Dan orang buat kajian dah. Hak dia kata lagu tu memang ada sanad lengkap. Kadang-kadang orang lain sebut lengkap tidak lebih baik daripada dia kata lagu tu. Itu kedudukan dia. Seterusnya riwayat daripada anak Abdurrahman bin Abza daripada ayahnya, yakni Abdurrahman bin Abza, dia bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda tidak menyempurnakan takbir. Abu Daud berkata maksud tidak menyempurnakan takbir di sini, yakni apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, itu makna dia tidak menyempurnakan takbir tu. Dia tidak takbir situ, tidak kata setiap bangun dan tunduk tu takbir belaka dak. Itu makna tidak menyempurnakan takbir ni. Iaitu sebab apa? Sebab dia baca sami Allahu liman hamidah. Dia tidak takbir. Bila nak sujud dia tidak takbir. Bila bangun daripada sujud dia tidak takbir. Maksud tidak takbir ni tidak derah. Bukan makna tidak takbir langsung. Ataupun kalau mengikut pendapat ulama yang mengatakan ini semua sunat, dia tidak takbir itu menunjukkan bahawa tidak wajib lah. Sebab tu dia tinggal. Ada ketikanya dia tinggal. Itu makna dia tidak menyempurnakan takbir, makna tidak bertakbir. Daripada sinilah ulama membuat kesimpulan bahawa takbir-takbir itu tidak wajib. Kalau wajib macam mana dia tinggal? Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Hasan bin Imran mutafarrid, seorang dia dalam meriwayatkan hadis ini.
dan dia adalah seorang yang majhul, maka tak boleh nak buat hujah, babun kaifa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Hak ni kesimpulannya, hak ni bagaimana nak letak tangan. Dia ada khilaf, hak ni ada khilaf. Bila kita sembahyang nak turun hak mana dulu? Ada orang turun tangan dulu ke bawah tu, lepas tu baru kena lutut ni ke lantai tu. Ada orang yang turun lutut dulu. Hak mana nak pakai? Kalau nak kira dari segi khilaf ni, kedua-duanya ada. Boleh pakai kedua-duanya. Tetapi hak mana lebih molek? Itu yang beza pendapat. Tapi dari segi ada tu ada, memang ada berlaku. Jumhur ulama mengatakan elok meletakkan lutut dulu sebelum tangan, dan mengangkat lutut, mengangkat kedua tangan ketika bangun tu sebelum mengangkat lutut. Maknanya ketika turun tu turun lutut dulu, lepas tu baru tangan. Ketika bangun, nak bangun tu tangan dulu, lepas tu baru lutut. Ini mengikut jumhur ulama. Tetapi Imam Auza'i dan Malik mengatakan hak moleknya turun tangan dulu, lepas tu baru lutut. Mereka pegang dengan hadis Abu Hurairah tadilah. Jangan turun seperti turun unta, letaklah tangan sebelum lutut. Dia pegang dengan tu. Letaklah tangan atas lantai tu sebelum lutut, dia pegang dengan tu. Jadi ulama lain bahas. Dia kata tangan hak mana, lutut hak mana. Tangan hak mana, lutut hak mana. Jadi hak situ khilaf. Tangan ni hak depan lah. Hak depan lah, mana tangan ni hak depan. Ni kaki. Tetapi bagi jumhur ulama, dia kata tangan ni tangan bagi unta ni, iaitu duduk di kaki tu, balik belakang tu, hak tangan tu. Gitu. Hak tu maknanya kena letak lutut juga. Apalagi dalam riwayat yang lain ada sebutkan letak lutut dulu. Begitulah. Dia khilaf situ. Hak ni kata jangan letak tangan dulu. Kalau letak tangan dulu, kata jumhur ulama, itu makna serupa unta. Sebab unta ketika duduk dia letak tangan dulu. Dia letak tangan dulu. Jadi hak depan tu, bahagian unta tu bukan tangan tu, lutut tu. Hak depan tu. Tu jumhur ulama faham lagu tu. Nabi SAW, jadi maknanya riwayat ni hujur dia tu canggah dengan hak sebelum. Hak sebelum tu jangan turun sepuluh unta. Lepas tu kalau buat turun tangan dulu sepuluh unta. Sebab tu dia tak serima tu. Tapi Imam Malik kata tidak gitu. Itulah rekah ceritanya. Ada beberapa jawapan lah yang diberikan. Di antaranya hadis Abu Hurairah, hak ni mansukh, sudah mansukh. So Ibnul Qayyim jawab, hadis Abu Hurairah ni matan dia tu jadi tukar celaru kepada perawi dia, matan dia. Hak sebenarnya wal yadh' rukbatayhi qabla yadayhi, bukan wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, jadi tukar. Tu dia kata. Sebab apa? Ada riwayat yang lain daripada Abu Hurairah juga suruh letak lutut dulu. Tu dia. Lepas pada tu Ibnul Qayyim jawab lagi. Seperti kita kata tadi lah, kalau dia letak tangan dulu bermakna dia buat seperti unta. Sedangkan Nabi SAW larang menyerupai unta tu. Lagi jawapannya, hadis ini muttarib. Hadis ini hak kata suruh turun tangan dulu ni muttarib, tak kemah. Ada orang yang mengatakan hendaklah letak tangan sebelum lutut. Ada yang mengatakan sebaliknya,
Ada yang mengatakan hendaklah letak tangannya atas kedua lututnya. Seperti riwayat Baihaqi. Ada yang langsung tak nak sebut ni. Ini bahagian ni. Hak sebutnya daripada Abu Hurairah, jangan kamu sujud turun seperti tu unta turun. Lepas pada tu tak ada semua. Ada juga. Maknanya ini dari segi matan dia tu muttarib, tak tetap. Bila tak tetap tu tak sedap lah tu nak buat hujah tu. Lepas tu hadis Wa'il, hak kata turun lutut dulu tu, ia sesuai dengan apa yang dinukilkan daripada sahabat, ramai sahabat ni seperti Umar, Ibn Khattab, Ibn Mas'ud, dah ramai lah hak turun lutut dulu ni. Lepas tu hadis Wa'il ni ada banyak syawahid dia. Umpamanya daripada Anas, Ibn Umar ada syawahid dia yang menunjukkan turun lutut dulu. Di antaranya lagi jawapan dia, ini jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan letak lutut dulu. Tetapi kalau kita ambil jalan lain, kita kata gini, molek juga. Kepada setengah-setengah orang boleh jadi dia payah nak turun lutut dulu. Misalnya dia sakit ke, boleh turun tangan dulu, tak apa. Pakai belakang. Pada ketika tu, dalam keadaan biasa ni kita lutut dulu lah. Tapi ada ketikanya kita perlu. Misalnya orang tua kau dia nak bangun tu atas lutut tu payah, kecuali kena tekai tangan. Hak sakit orang lah. Kan ada jalan ni. Pakai hak tu kepada dia lebih baik tu. Sebab tidak perlu siapa menyusah-nyusahkan dia, siapa menyakiti dia. Pakai hak ni. Jadi boleh pakai belakang. Kita kata boleh pakai belakang. Tak perlu kita kata nak tegar-tegar orang leher. Tak perlu. Kalau kita berasa sedap tekan atas ni, atas lutut kita nak bangun, tekan lah. Tak apa pula. Nak tekan atas latar, tak apa juga. Nak bangun, ikut lah. Jadi dalam hadis ni luar. Akan kata sebelum bangun tu muka dia letih kan, berat kan, dia duduk dulu. Orang panggil duduk istirahat. Boleh juga. Ini terpulang kepada masing-masing orang. Tetapi hak asalnya bukan nak rehat dalam sembahyang ni. Biar menampakkan kecergasan. Itu kepada yang mampu. Kepada yang boleh bangun selalu lah. Tapi kepada yang tidak boleh, hadis-hadis ni semua ni memberi pilihan kepada kita. Boleh jadi kita molek pakai hak ni dalam keadaan ni, dalam keadaan ni pula molek hak ni. Gitulah makan. Menunjukkan bolehlah ke mana-mana pun. Boleh ke mana-mana pun. Jadi pada anaknya, anak nampak lagu lain. Hak maksud Nabi SAW tak sebu itu turun, unta turun tu kan, unta tu kan dia turun nampak macam nak turun, tak nak congek dia pula. Lepas tu baru turun pula. Gitu. Jangan buat lagu tu dalam sembahyang. Gitu maksud. Jadi nampak main. Misalnya kita macam nak turun dah, bangun pula. Dah. Lepas tu turun. Pula. Lagu tu tak sih lagu. Maksudnya dia tak sewi main. Suruh turun ikut nak turun tangan dulu, kaki dulu pun, lutut dulu pun tak ada masalah tu. Tapi biar nampak turun sungguh. Jangan lolek-lolek gitu. Itu maksud. Tapi Imam Nawawi dia kena turun tangan dulu. Kalau nak kira masalah Syafi'i hak umumnya, molek turun lutut dulu. Hanafi, Syafi'i memang turun lutut dulu. Dan naik tangan dulu. Tetapi Imam Nawawi beza daripada orang lain. Beza. Itu masing-masing lah, tak apa sebenarnya, ke mana-mana pun tak apa. Ni khilaf yang muhtamal, yang boleh diterima, tak jadi masalah. Lepas tu kita sekat tu dah dulu babun nuhud fil fardi. Kau ni pun serupa tak dia? Boleh sampai ke akhir. Nuhud fil fardi maknanya fil fardi pada ketika rakaat yang pertama tu nak bangun tu, tadilah duduk dulu. Boleh. Hadis ni Malik bin Huwairith kepada orang yang penat, orang tua, boleh. Kalau dia nak bangun selalu, tu lagi boleh. Tapi dia kata aku ni hak paling serupa. Aku semayang, tidak nak semayang sangat, nak tunjuk kepada kamu lagu mana aku tengok Rasulullah. Jadi dia buat lagu tu.
Sebab itulah Imam Syafi'i kata ada jalsah istirahah. Jalsah istirahah tu, yani daripada rakaat yang pertama, daripada rakaat yang ketiga, selepas sujud tu nak bangun tu, sebelum bangun tu duduk dulu. Orang lain tak seterima. Orang lain tak seterima. Malik ke Abu Hanifah ke Ahmad ke tak seterima. Sebab apa? Dia kata ni dia tua, dia penat. Lepas tu dia kata sini aku nak tunjuk ni. Mana nak tunjuk? Dia tidak semesti semua setiap gerak-geri dia tu. Ni keadaan dia tu terkecuali. Tidak semestinya Nabi SAW gini. Ataupun kalau kita kata Nabi SAW buat gini pun, kata mereka ada sebab lah. Bukan satu kelebihan yang tersendiri duduk jalsah istirahat tu. Satu sunnah khusus. Kalau sunnah khusus mesti ada bacaan apa-apa situ. Ini semata-mata untuk nak betul lah, kita kata betul orang kepada orang sakit orang. Boleh, dia boleh pakai tu. Kita kata molek pakai tu tak apa kalau sakit orang tu. Tapi kalau hak tidak sakit orang, moleknya bangun selalu. Ini dua-dua hadis ni hak tu saja makna dia. Wallahu a'lam.